Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam teknik box 5 ni kepada langkah yang kedua, iaitu berkenaan dengan market depth lah. Okey, untuk market depth ni basically kita akan melihat pada kita punya platform. Kalau kita refer dekat platform, kita akan dapati market depth, kita akan merujuk pada bahagian fast code ni, yang mana mempunyai susunan harga best buy dan juga best sell, termasuklah dengan ticker chart ataupun intraday chart. So elemen dalam market depth ni kita kena kaji dua bahagian lah. Pertama, bahagian best buy dan juga best sell ni, dan selepas itu kita nak kena tengok juga pada bahagian ticker chart ataupun intraday chart ni lah. Okey. Saya ada sediakan sedikit nota untuk tujuan ni. Pertamanya, saya nak beritahu adalah untuk market depth kita akan menggunakan ataupun menggunakan Q buy ataupun best buy tu untuk kita jadikan sebagai support, iaitu di bahagian inilah. So di bahagian ini kita akan consider untuk cari level support kita, manakala di bahagian best sell ni untuk kita kenal pasti di mana kita punya resistance, which akan become kita punya TP lah. Okey. So, dan ticker chart macam saya cakap tadi lah, kita nak kena pastikan chart semasa untuk kaunter berkenaan berada dalam keadaan uptrend lah. Okey, yang itu adalah di bahagian ni. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan terus pada item yang pertama, iaitu support pada Q buy lah. Okey, untuk mengenal pasti support pada Q buy ni, ataupun sebelum kita kaji secara lebih detail, langkah pertama yang perlu kita buat bila kita lihat dekat market depth ni adalah untuk check dulu in term of dia punya price list, especially untuk 3 row yang pertama. Okey, row pertama adalah, yang ini adalah row pertama, row kedua pada paras 1.210 dan row ketiga pada paras 1.200. So kita kena pastikan senarai harga di bahagian ini adalah berturutan. Maksudnya tiada jumping price lah. Contohnya macam ni Setelah di row pertama kita ada harga pada 1.220, tiba-tiba pada row yang kedua ni ataupun layer yang kedua, harga yang ada adalah 1.200. So bila itu berlaku, maknanya telah ada kita panggil sebagai lot Q yang berlubang ataupun lompong ataupun longkang lah. Jadi dan saya maksudkan dalam bahasa Inggeris ni adalah make sure the first 3 layer ni have no missing price list lah, ataupun tak ada ni price yang missing, yang menyebabkan keadaan price list tu berada dalam keadaan longkang ataupun berlubang. Okey, item kedua yang kita perlu pastikan adalah kita nak kena check di bahagian belah kiri ni, iaitu di best buy ni. Kalau ikutkan nota ni beritahu, kita perlu pastikan antara 3 layer yang pertama itu mesti ada orang yang nak membeli lebih daripada seorang. Maksudnya adalah di sini maksudnya antara 3 row ni, row pertama, row kedua ataupun row ketiga, row ataupun layer yang kita panggil biasanya lah, number of person yang nak Q harga ni mesti lebih daripada seorang. Kalau dalam keadaan sekarang KGB ni, alhamdulillah semuanya row ni adalah lebih daripada seorang. Satu row pertama ni ada 12 orang, row kedua ada 10 orang, row ketiga ada 12 orang. So kita perlu pastikan dalam 3 row yang pertama ni ada at least satu row yang mempunyai Q lebih daripada seorang. At least dalam keadaan KGB ni memang agak bagus lah, sebab orang yang nak beli saham ni agak ramai, iaitu 12, 10 dan juga 12. Okey, seterusnya kita akan tengok juga. Okey, lepas kita dah check dua item ni ataupun dua benda ni, check price dan juga number of person, barulah kita akan tengok untuk nak kenal pasti dalam 5 layer berkenaan, kita perlu cari first dan juga second biggest lot Q lah. Yang ini adalah untuk kita kenal pasti paras support. Maksudnya lot Q yang besar kita akan anggap sebagai paras support lah. Okay, dalam contoh KGB, kalau kita boleh tengok di sini KGB, paras ataupun lot Q
yang besar adalah berada pada harga 1.20 dengan nilai lot Q nya adalah 3,719 lot. Manakala lot Q yang kedua paling besar pada 5 row ni adalah pada paras harga 1.180 dengan nilai lot Q nya sebanyak 3,080. Okey. Itu adalah cara untuk kita kenal pasti kita punya support level lah. So lot Q yang besar kita akan consider as kita punya support. Jadi dalam nota ni ada beritahu normally kalau untuk kita nak set CL ataupun cut loss, kita akan set 1 bit di bawah first dan juga second support tadi lah, ataupun second biggest lot Q tadi. Okey. Saya akan teruskan penerangan ini untuk kita kenal pasti pula setelah kita tengok di belah best buy ni untuk mendapatkan support. Kita akan tengok selepas ini di belah best sell pula untuk nak tentukan di mana kita punya resistance, which kalau ikutkan resistance tu akan bertindak sebagai kita punya target profit lah, ataupun take profit kan, ataupun ayat mudahnya orang panggil TP Okey. Cuma sebelum tu ada few things yang bagus atau perlu kita perhatikan lah dekat belah best sell ni, di mana jika di bahagian support tadi kita perlu cek dan pastikan tiadanya price missing ataupun longkang, dan number of person Q ni mesti lebih daripada seorang pada 3 row yang pertama. Tapi dalam case untuk Q sell ataupun di bahagian best sell ni adalah sebaliknya lah, di mana kalau adanya good things ni adalah kalau adanya price missing lebih bagus, dan kalau number of person yang Q adalah satu sahaja untuk setiap row tu, itu adalah lebih baik. Ini adalah untuk sebagai satu indikator yang price tu akan dipush oleh operator ataupun jerung ni dengan mudah lah. Kalau maksudnya kalau dia nak naikkan harga, dia tak perlukan banyak effort. Okey, seterusnya kita akan tengok untuk identifykan juga first dan second biggest lot Q, which kita akan consider dia sebagai kita punya resistance level resistance level, dan pada masa yang sama kita akan gunakan resistance level ni sebagai kita punya target profit, iaitu TP lah. Yang ini adalah bagaimana cara untuk kita set TP1 ataupun TP2 lah berdasarkan market depth. Okey. Seterusnya kita akan tengok juga pada elemen yang kedua, iaitu intraday ataupun ticker chart lah, yang mana kita perlu pastikan intraday ataupun ticker chart ni berada dalam keadaan uptrend. Okey, apakah ciri-ciri yang nak define uptrend tu? Okey, pertamanya kita kena tengok adalah pattern chart berkenaan mesti create higher high price, dan keduanya dia akan create higher low price. Dan elemen yang kedua adalah closing price pada trading counter berkenaan pada hari itu mesti lebih tinggi daripada previous day closing price. Okey ini contohnya. Kalau untuk ni di paras bawah ni, di baseline ni adalah harga 1.160 lah. Ini merupakan previous day closing price. Manakala previous day closing price hari ini adalah berada pada paras di sinilah, iaitu 1.230. Last price adalah di paras 1.230. So yang ini automatically kita boleh nampak dia menempati syarat yang kedua ini, di mana closing price ni mesti lebih besar daripada previous day closing price. Di mana closing price untuk counter KGB pada Jumaat lepas adalah di paras di sini di paras 1.230, manakala previous day closing price ni adalah pada paras 1.160. So dengan jelas kita nampak based on pattern ni pun menunjukkan bahawa closing price pada hari berkenaan lebih tinggi daripada previous day closing price counter berkenaan pada hari semalam ni lah. Okey, untuk lebih memahami market depth ni, kita perlu lihatlah untuk beberapa contoh
supaya orang kata apa ni, memberi lebih kefahaman lah. Okey, pertamanya saya akan refer pada apa ni, kaunter-kaunter yang saya dah senaraikan dekat sini. Kita dah gunakan kaunter ni untuk masa penerangan volume analysis yang lepas, iaitu kaunter KGB, kaunter MERS, kaunter eForce dan juga kaunter eWin lah. Okey, daripada 4 kaunter ni saya dah prepare sedikit material macam ni lah. Okey, sorry, saya kena padamkan balik. Sini padam. Kita akan buat sama-sama lah untuk aktiviti ni. Okay, pertamanya dalam market depth yang saya cakap tadi, kita nak kena tengok adalah di bahagian best buy untuk determine mana kita punya support level lah. So as kita boleh lihat di sini, untuk counter KGB pertamanya kita akan tengok susunan harga. So kalau kita perhatikan kat sini, harganya memang beturutan lah. Tiadanya jumping lot ataupun tiadanya jumping price dan ataupun tiada longkang lah. Okay, 1220, 21, 20, 190 dan juga 180 beturutan Dan keduanya dari segi best buy ni ataupun dari segi bilangan orang yang tengah queue ni pun kita nampak semuanya lebih daripada seorang. So keadaan best buy ni memang cukup memenuhi syarat lah. So bila itu kita dah tengok, dan next step ni adalah barulah kita identify mana satukah price list yang mempunyai lot queue yang paling besar. So macam yang saya dah tanda kat sini, untuk biru ni saya anggap untuk support lah, dan merah nanti kita akan cari lot queue yang akan kita consider sebagai resistance lah. Okay, untuk KGB ni, dan clearly kita nampak kat sini, support pertamanya adalah pada paras 1.20 dengan nilai lotnya sebanyak 3,719, manakala support kedua berada pada harga 1.180 dengan lot queue dia sebanyak 3,080 So automatik kita boleh set kat sini, sebab macam saya cakap tadi lah, kita punya formula adalah untuk CL, bila kita dah kenal pasti di mana supportnya, kita kena set 1 bit di bawah support, harga-harga support So harga support sekarang ini untuk CL pertama adalah pada paras 1.20, maka untuk CL ni kita kena letak 1 bit di bawah, bermaksud harganya adalah pada paras 1.190. Ini adalah 1 bit di bawah harga 1.200. Manakala untuk CL kedua, kita dah kenal pasti pada harga 1.180 supportnya, maka CL nya 1 bit di bawah support adalah 1.170. Okay, seterusnya kita akan tengok untuk TP pula. TP, bila kita nak identify lot queue yang paling besar, kita dapati lot queue tu adalah berada pada paras harga 1.250 dengan lot queue sebanyak 4,702. So resistance akan become kita punya TP. So nilainya adalah untuk TP adalah 1.250. Okay, dan sebelum kita pergi ke counter lain, dan kita nak kena pastikan adakah intraday chart bagi counter KGB ni dalam uptrend. Dan ada dua elemen yang kita perlu check. Pertamanya adalah create higher high, ni high, ada high, ni high pertama, ni high kedua. So memang betul dia create higher high. Bagaimana pula dengan higher low? So low pertama di sini, low keduanya adalah di sini. So dia memang create higher low. So dan syarat kedua adalah closing price, iaitu di paras ni mesti lebih tinggi daripada closing price hari ini mesti lebih tinggi daripada closing price malam. So closing price malam di sini lah, closing price hari ini di sini. So menepati syarat untuk cirian counter intraday uptrend lah. Okay, so kita teruskan kepada counter yang kedua, iaitu counter merge. Okay, untuk counter merge ni, pertama kita periksa dia punya susunan harga 535, 30, 25, 20, 15. Tiada harga yang berlubang. Dari segi susunan number of person yang tengah queue pun melebihi 1. So dua syarat tu dah okey. Seterusnya kita akan tengok dari segi susunan lot queue yang paling besar di belah best buy untuk identify kita punya CL. Yang paling besar di sini kita dapati pada harga 0.535, iaitu sebanyak 1250 lot . So automatik kita boleh faham kita punya CL adalah 1 bit di bawah, iaitu pada harga 0.535.
Okey, manakala untuk harga TP pula, kita dapati di belah best sell ni ada selain sebab harga semasa adalah pada paras 0.540. So kita kena tengok, identify manakah lot Q di atas 0.540 yang paling besar lah. So kalau tengok kat sini, kalau selain daripada 540, kita dapati ada dua lot Q yang paling besar, iaitu pada paras 0.545 sebanyak 978 lot, dan pada paras 0.550 sebanyak 990 lot. So kita boleh set TP sebagai 0.545 ataupun 0.550. Okey, seterusnya kita akan dan kalau kita tengok pula dari segi intraday chart pun sama dia sentiasa bercerita higher high dengan higher low. Lepas tu previous day closing ataupun today closing lebih tinggi daripada previous day punya closing price. So menepati cirian untuk uptrend intraday chart lah. Okey. So terusnya kita pergi ke counter EFOS. Okey, untuk counter EFOS ni pertama dari segi harga, susunan harga 710, 705, 770, 695 dan 690 berturutan. Dari segi number of people yang tengah queue, cuma di paras 710 saja ada seorang. Tapi dua layer lagi ni agak tebal, ada 10 dan juga 3 orang. So boleh mendapat syarat untuk kita consider dalam market depth ni. Okey, jadi kita terus kenal pasti mana kita punya CL, iaitu pada CL pertama ni adalah pada paras 0.700, 1 bit di bawah paras support, dan CL kedua ni adalah pada paras 0.685, 1 bit di bawah paras support yang kedua. Okey, manakala untuk TP, lot Q yang paling besar di belah best sell ni adalah pada paras 2742, iaitu pada harga 0.720. 0.720. Manakala TP2 ni adalah ada second biggest lot Q, iaitu di harga 0.735. 0.735. Okey, setelah selesai dan kita tengok kat sini, in term of intraday chart pun sama, mematuhi syarat. Create higher high di sini, high pertama, high kedua ni kat sini, higher low, low pertama kat sini, low keduanya di sini lah, di paras ni kan. So lepas tu harga closing harga hari ni di close lebih tinggi daripada harga closing semalam. Okey, memenuhi syarat untuk intraday chart uptrend. Okey, so overallnya market depth punya condition pada counter EFOS memenuhi syarat dalam yang kita dah tetapkan untuk cirian market depth yang betul. Okey, seterusnya kita akan tengok pada counter Ewin. Okey, counter Ewin pertama ni kita akan check dulu susunan harga 525, 20, 15, 10 dan 05 berturutan. Dan dari segi number of person yang tengah queue pun lebih daripada seorang semuanya. So setelah kita confirm itu, kita selanjutnya kita akan tengok manakah nak mengenal pasti lot Q yang paling besar. So kita dapati lot Q yang paling besar yang pertama adalah pada paras harga 0.520. So automatically kita punya CL level adalah 1 bit di bawah, maknanya 1515. Untuk yang kedua, CL kedua adalah pada paras support ni adalah pada paras 0.505. Maka kita punya CL level adalah pada paras 1 bit di bawah support 500. Dan TP dia di sini adalah kalau kita perhatikan ada dua lot Q yang mempunyai jumlah yang paling besar, iaitu pada paras harga 540 dengan 545. So kita punya TP adalah 0.540/0.545. Okey, dari segi intraday chart ni pula, kalau kita perhatikan dia hampir gagal memenuhi syarat untuk intraday chart sebab harga dah bermula daripada previous day closing naik, selepas itu dia drop, dia touch previous day closing, selepas itu dia membuat kenaikan kembali lah. So kalau chart ni tamat di bahagian sini saja, dan tu dah tak memenuhi syarat. Walau bagaimanapun
dia telah rebound balik dan kembali memenuhi syarat. So bila dia touch kita punya previous day closing, kita punya ukuran mesti kita ukur bermula daripada previous day closing ni lah. So untuk cirian uptrend adalah higher high ni adalah higher high dan juga higher low. Higher high di sini ya. Ni high pertama, mungkin high kedua di sinilah. Dan manakala untuk higher low, low pertama di sini, low keduanya adalah di sini. So untuk higher high dan higher low memenuhi syarat. Manakala untuk closing price lebih tinggi daripada closing price malam, dan yang itu adalah memenuhi syarat sebab closing price pada hari berkenaan adalah pada paras 530 berbanding paras closing hari sebelumnya pada paras 0.515. So secara keseluruhannya counter EV ni untuk intraday chart ni kita anggap sebagai dalam keadaan uptrend. So saya rasa itu sahaja untuk contoh pada kali ini berkenaan dengan market depth. Jika anda ada sebarang masalah ataupun mungkin tak faham ke berkenaan dengan market depth ni, saya mohon untuk PM saya selepas ini supaya saya boleh kena pasti apa benda yang saya boleh bantu ataupun apa benda yang still lagi ada kemusykilan untuk saya terangkan pada next video dan nantilah. Okey, sekian, terima kasih